Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehadirat junjungan kita, kekasih kita dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selawat dan salam ke atasnya. Wabil khusus ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf, syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan ma'rifatullah, dengan jalan kita dapat mengenal Allah. Maka dengan pengenalan itulah akan membuahkan hasil mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah terlebih kasih dan cinta kepada hamba-Nya yang kasih kepadanya. Maka atas kasih itulah moga-moga Allah menempatkan kita di dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita. Kita dah habis syarah basmalah kan? Habis dah Ustaz? Basmalah tu habis dah. Kita nak sambung alhamdulillah bawah dia. Saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarda bil wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Seolah-olah pengarang kitab menyebut
kumulai kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian pengarang meneruskan dengan kalimah seterusnya, iaitu kalimah dipanggil bahasa dia kalimah hamdalah. Alhamdulillah tu nama dia diringkaskan menjadi disebut sebagai hamdalah, atau juga orang sebut kalimah tahmid. Kenapa ulama susun begitu? Kerana mencontohi akan Al-Quran. Kerana permulaan Al-Quran bermula dengan ayat pertama Bismillah, ayat kedua Hamdalah, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suratul Fatihah tu. Itu permulaan Quran. Maka tidak ada contoh yang lebih baik daripada contohnya Al-Quran. Maka sebab itulah ulama-ulama bila karang kitab pasti akan menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah tu belakang ni nak buat apa tak apa dah, tapi Alhamdulillah tu kena ada. Itu disebut sebagai ibtidak. Ibtidak ni maknanya permulaan. Permulaan tu ada dua. Satu namanya ibtidaul hakiki, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ibtidaul idafi, ibtidak yang bersandar, idaf. Ma taqaddama amamal maqsudi wa ayyusbiqahu syai'un. Sesuatu yang mendahului maksud, kata ulama. Maknanya bismillah dengan alhamdulillah ni mendahului maksud. Maksud mana? Maksud isi kitab, dibubuh sebelum isi kitab. Wa ayyusbiqahu syai'un, walaupun terdahului oleh sesuatu yang lain. Tetapi bagi hamdalah dia jadi nombor dua. Terdahulu olehnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian barulah hamdalah, Alhamdulillah. Dia begitu susunan dia. Dan tak dapat tidak, dia kena baca dan kena hurai. Kalau kita ngaji pondok begitulah. Kami dididik begitu. Setiap kali buka kitab, dia akan ulang huraian basmalah, huraian hamdalah. Kalau buka je kitab baru, depan sekali ada bismillah, ada alhamdulillah, dia kena syarah bismillah tu, kena syarah hamdalah. Kerana kata Syekh Sulaiman Jamaluddin rahimahullah, dia kata man syara'a fi fannin, barang siapa yang belajar suatu ilmu, la yatakallamu alal hamdalah, dan dia mengajar tu ataupun dia membaca kitab itu tanpa menghuraikan akan hamdalah tersebut, fahuwa abthun, maka orang tu dikira bermain-main. Maknanya main-main dengan kitab, tak serius. Maknanya tak ada adab. Senang ceritanya begitu. Fahuwa abthun. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan membacanya alhamdulillah tu ataupun huraiannya itu, siapa yang sengaja meninggalkan dia, fahuwa taksirun, maka orang tu dikira cuai. Dikira buat satu benda yang sangat-sangat rugi, sia-sia. Kita baca kitab, nak mengaji, bukan semata-mata ilmu tu atau nak mengaji tu. Yang paling mustahak nombor satu barakah. Itu mustahak sekali, berkat. Sebab apa? Sebab bila berkat, mengaji tu, ilmu kita mengaji tu dapat kita amalkan. Itu tanda ilmu kita mengaji berkat. Kalau kira mengaji, ramai mengaji, mana? Ramai mengaji, pergi balik Jordan, balik Yaman, balik Mesir, balik pondok, balik macam-macam balik. Tapi kadang-kadang mengaji saja, amal tak dapat. Orang panggil ustaz, solat jemaah tak nampak atas hidung. Nak contoh, bukan kata siapa-siapa, contoh. Orang kata alim tu, tapi tengok gaya pakaian tak ada ciri-ciri nak mengikut akan sunnahnya baginda Nabi SAW. Patut lagi tinggi ilmunya, lagi kuatlah sunnahnya, begitu. Lepas tu ulama-ulama dulu gitu. Ni tidak. Kadang-kadang dia ada ilmu tapi dia tak dapat nak mengamalkan ilmu dia.
Kadang-kadang elok dah mengaji agama, keluar-keluar tu bukan mengajar, nak niaga burger. Bukan niaga burger tu salah, tapi kenapa dia tak sepatutnya dia, tugas dia tu menyampaikan dakwah, sebab Allah bagi dah ilmu kat dia. Ni yang kita takut. Kadang-kadang mengaji memang habis, barakahnya tak ada. Antaranya adabnya dia langgar. Apa langgar adab? Iaitulah basmalah dan hamdalah. Tak boleh langkau, kena baca dan kena hurai dan kena faham. Banyak lagi lah adab-adab menuntut ilmu. Itu salah satunya. Baik. Lepas tu tak dapat tidak, mana pun saya pergi mengajar gitulah, kita akan hurai. Bila buka je kitab baru, kita akan hurai. Soal orang faham ke tak faham, orang kata dalam sangat ke tinggi sangat ke, itu nombor 2. Yang penting sebab adabnya kena ikut, jadi kena baca kan. Dia gitu. Baik. Sekarang kita nak syarah ni kalimah yang kedua, iaitu alhamdulillah. Pertama kita pergi alhamdu tu dulu. Alhamdu. Alhamdu ni dia boleh dengan isim ma'rifah, dia boleh juga dengan isim nakirah. Isim-isim ni makna kata nama. Kalau ma'rifah itu maknanya kata nama khas yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Adapun kalau isim nakirah itu kata nama am. Kalau kita mengaji bahasa Melayu lah, maknanya nama yang berbentuk umum. Macam mana? Bila dia ada alif lam, itu tandanya isim ma'rifah. Itu dipanggil alif lam ma'rifah nama dia. Bila ada alif lam kat depan, itu namanya isim ma'rifah. Maknanya nama tu nama yang telah ditentukan, telah dikhususkan, telah dikhaskan. Kalau tidak ada alif lam, kemudian huruf belakang dia tu ada tanwin, tak kira sama ada tanwin fathatain ataupun kasratain atau dhammatain, sama ada baris atas 2, baris bawah 2 atau baris depan 2. Ada tanwin di belakang, maka itu namanya isim nakirah. Namanya isim nakirah. Tapi boleh berlaku juga alif lam tak ada, tanwin pun tak ada. Itu panjang cerita dia lah, itu dalam ilmu alat. Kita nak ambil basic sikit-sikit kefahaman sahaja. Moga-moga boleh faham sikit-sikit. Jadi dia ada alhamdu. Kalau dibuang alif lam, dia jadi tanwin, hamdun. Dia tak boleh dua-dua. Kalau orang duk sebut alhamdun, nampak sangat tak mengaji tu. Dia mana boleh dua-dua? Dia mesti salah satu. Kalau ada alif lam, tanwin tak boleh ada. Kalau ada tanwin, alif lam tak boleh ada. Gitu. Jadi kalau ada alif lam, dal belakang tu tak boleh tanwin, alhamdu. Tapi kalau kita buang alif lam, hamdun. Okey, apa beza alhamdu dengan hamdun? Hamdun puji yang berbentuk umum. Maknanya puji pada siapa-siapalah, puji umum, tak dikhususkan. Tidak ditentukan siapa yang dimaksudkan pada pujian tu. Puji yang berbentuk umum. Tapi bila ada alif lam, maka puji tu ditentukan. Sebab tu kalau kita baca terjemahan, Al-Quran, kita ambil suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ambil tafsir pimpinan Ar-Rahman, segala puji tertentu. Itu datang perkataan tertentu tu. Mana datang perkataan tertentu tu? Ambil daripada alif lam, menunjukkan bahawa tertentu, dikhususkan puji tu, bukan umum, tapi ditetapkan siapa yang dimaksudkan pada pujian tu. Macam tu. Boleh faham? Contoh lagi lah, nak bagi mudah faham. Contoh kita ambil perkataan masjid. Ada kadang-kadang perkataan masjid tu ada alif lam, al-masjidu. Du tu tak boleh tanwin sebab ada alif lam, al-masjidu. Kalau kita buang alif lam, dia jadi masjidun, ada tanwin belakang. Apa beza al-masjidu dengan masjidun? Kalau masjidun, masjid yang umum. Maksud masjid umum mana? Tak dikata mana-mana masjid. Mana-mana masjid ni lah, tapi tak ditetapkan mana-mana masjid. Sukati nak masjid mana, masjid atas ni ke, nak masjid Ipoh ke, masjid Shah Alam ke, masjid Kuala Lumpur ke, mana-mana masjid lah, tak kisah. Tapi bila ada alif lam, al-masjidu, mana masjid itu, ada itu tambahan. Itu tu maksudnya dikhususkan masjid tu, bukan masjid lain, masjid tu. Macam tu.
Boleh? Baik. Jadi alhamdu, makna pujian di sini bukan berbentuk umum. Dia bukan nakirah, tapi dia makrifah. Bila alhamdu tu makrifah, maknanya pada siapa ditujukan puji tu? Sebab puji tu tertentu. Itu yang jawabnya lillahi, bagi Allah. Makna puji hanya bagi Allah. Lepas tu kalau kita tengok setengah-setengah kitab, dia terjemah segala puji hanya untuk Allah. Hanya tu mana? Sebab makrifahnya itu. Dikhususkan hanya kepada Allah. Boleh nak? Boleh tak ni? Macam tak apa, pelan-pelan lah kan. Ngaji. Baik. Jadi itu dia alhamdulillah. Jadi alhamdu ni bermaksud puji atau pujian. Dari segi bahasa ia bermaksud, ni saya baca syarah ni tak ada dalam kitab, tak ada, ni saya baca syarah dia. Dari segi bahasa, maknanya makna alhamdu tu dari sudut bahasa. Dia makna ni ada dua. Satu makna dari sudut bahasa dipanggil lughah. Satu lagi makna dari sudut syarak ataupun istilah. Dua-dua makna kita kena ngaji. Dua-dua makna kita kena faham. Jadi sebab tu setiap satu perkataan kita kupas dia ikut dua makna. Satu makna bahasa, satu makna istilah ataupun makna syarak. Makna bahasa ni terjemah aja daripada bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa kita Melayu. Tapi makna istilah ataupun makna syarak, makna yang menepati syarak, makna yang menepati Quran dan hadis. Tu maksud makna istilah tu ataupun makna syarak. Baik. Dari segi bahasa, alhamdu itu ia bermaksud memuji dengan lidah. Jadi alhamdu tu apa dia kalau kita terjemah dalam cakap Melayu? Maknanya memuji. Memuji dengan apa? Dengan lidah. Maksud dengan lidah tu dengan mulut lah, dengan perkataan. Dengan penuh kerelaan hati. Maksud kerelaan hati di sini dengan ikhlas. Maknanya kehendak dia nak puji, bukan dipaksa puji. Terhadap suatu perkara yang baik. Dan puji syarat dia mesti atas perkara yang baik. Puji atas benda jahat tak masuk dalam pujian. Kerana memuji ni suatu ibadah, dia boleh pahala. Kita sebut alhamdulillah tu boleh pahala. Tapi kalau kita sebut alhamdulillah atas benda yang tidak dipuji syarak, maknanya benda barang maksiat atau sebagainya, kalau kita buat dalam keadaan jahil, wajib dia istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi kalau dia buat dalam keadaan sedar dan sengaja, kerana dia niat bermain-main dengan ayat Allah, maka boleh jatuh rosak akidah dia, silat-silat boleh jadi kafir dia. Buat main. Ada? Ngejek-ngejek. Ada ustaz apa nama? Ustaz Putra Aiman ke apa tak nama ustaz? Ada orang hantar video kat ana. Sekarang ni kan duk share video kat WhatsApp. Ustaz tu cerita dia dengan seorang sahabat dia. Dia geng tabligh lah. Biasalah tabligh ni pakai jubah ataupun kurta dengan serban, dengan kayu sugi kat celah telinga. Dia pun mengamalkan sunnah. Tak apalah, alhamdulillah. Jangan kita hina, jangan kita kritik. Dia berjalan dekat-dekat dengan kedai makan. Lepas tu ada nampak budak-budak perempuan 2-3 orang duduk tengah melepak. Budak perempuan, bukan lelaki. Budak perempuan, remaja, duduk tengah lepak dekat kedai makan tu. Dia dengan sahabat dia tadi jalan. Bila jalan, budak-budak perempuan ni ejek-ejek dia dengan selawat. Nampak dia mereka datang lalu, sallallahu ala Muhammad. Mereka gelak. Betul dah yang dia lafazkan tu selawat, tapi niat apa? Niat menghina. Ni rosak akidah gini. Ingat benda tu buat main-main ke apa? Ni zaman kita hari ni, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tak didik anak kita dengan agama, nak jadi apa? Kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Makna fitrah ibarat macam kain putih, bersih, tak ada dosa. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya lah, kata Nabi, yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Mak bapak dia lah yang menentukan anaknya jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi.
Kenapa Nabi tak sebut Islam? Kenapa Nabi sebut tiga-tiga agama kafir belaka? Maknanya kalau kamu tak didik anak kamu dengan Islam, automatik dia akan pergi salah satu daripada tiga ni. Sama ada dia akan jadi Yahudi, atau dia jadi Nasrani, atau dia jadi Majusi. Nah, bukan maksud jadi Yahudi, jadi Nasrani atau Majusi itu dia pergi gereja. Dah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis tu pula. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia datang daripada kaum tersebut. Yang maksud Nabi Yahudi, Nasrani, Majusi tu bukan dia pergi gereja, tapi perangai dia ikut perangai Yahudi, perangai ikut Nasrani, ikut Majusi. Perangai dia, pakaian dia yang dibangga-banggakan. Ya, hari ni anak-anak kita ya, membangga-banggakan mereka itu puak-puak kafir. Ikut sangat style orang kafir, trend orang kafir. Suka sangat duduk bahagian orang kafir. Dah bahagian Islam tak nak ikut, bahagian Nabi tak nak ikut. Ni. Nah, punca apa? Punca ibu bapa tak mendidik anak-anaknya kepada jalan agama Allah, yakni Islam. Ada. Lepas tu orang duduk pelekeh, orang pelekeh. Ngaji pondok nak makan apa? Dia buat gitu. Buat apa dia tu? Apa ni? Ada buat pelekeh ngaji agama. Tengok sekarang hasil jadi apa? Bangga ke jadi begitu? Mempelekeh-lekehkan agama sendiri, memperendah-rendahkan agama sendiri. Bukan orang kafir pelekeh agama, orang Islam tu sendiri pelekeh agama dia. Apa nak jadilah, kan? Tu. Baik, jadi puji mesti atas barang baik. Benda tak baik tak boleh puji. Dia nak mencuri, kan? Dia nak orang cakap apa? Nak kepak mangga rumah orang tu, dia nak merompak, nak masuk dalam rumah tu. Kepak tak lepas. Lah kali dia bismillah, baca bismillah pula tu. Kepak jaya, pak patah. Dia kata alhamdulillah. Tak terpakai alhamdulillah. Malah hukumnya haram. Sebab niat merompak dah, pergi baca alhamdulillah. Itu namanya perompak yang soleh. Kan? Tak boleh. Itu kalau dia buat sengaja tu makna dia buat main-main. Hukumnya haram. Tapi kalau dia buat tak sengaja atas jahil, kena betulkan baliklah, istighfar, minta ampun pada Allah atas kesilapan dia, jahil dia. Ada. Jadi benda tak elok jangan disebut alhamdulillah. Ada. Baik. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Kita puji orang. Tok Syekh buat contoh. Dari segi istilah pula, tadi dari segi bahasa. Dari segi istilah, apa makna alhamdu? Ia bermaksud memuji dengan lidah, macam tadi juga, sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah. Tadi dari segi bahasa memuji saja, itu baru makna umum. Tapi makna yang menepati syarak, bila kamu sebut alhamdulillah, hati kamu kena nampak Allah. Kamu rasa seronok tu alhamdulillah, dapat nikmat apa-apa ke, nikmat tu kamu kena nampak yang memberi nikmat. Siapa dia? Allah. Nanti kita akan tengok macam mana bagi nampak Allah tu. Atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain, sama ada dia sendiri yang dapat nikmat atau orang lain dapat nikmat, dia sebut alhamdulillah, biar nampak nikmat tu daripada Allah, bukan hasil orang tu. Kadang-kadang kita ni duduk situ, nampak orang tu hebat, nampak hebat tu duduk kat orang. Bukan, hebat tu dari Allah. Cuma Allah lalu kat dia, lalukan kat dia, pinjam kat dia. Nampaklah dia hebat. Hakikat hebat Allah. Ni taksub bukan-bukan. Takdir Perdana Menteri macam dia. Bagus sangat lah tu. Tak? Itu kata nama taksub. Jangan sampai taksub. Kan? Sebab jadi taksub ni sebab dia nampak kehebatan seseorang atau kehebatan sesuatu makhluk, atau eloknya suatu makhluk tu duduk pada makhluk. Tidak, Allah. Yang maha sempurna Allah. Yang kita ni naqais. Apa naqais? Serba kekurangan. Itu kita ni kurang. Dan yang boleh nampak macam elok sikit, Allah bagi pinjam je. Allah tolong buat bagi nampak elok. Hakikat tak elok. Hakikat kita banyak kurang. Gini ya tuan-tuan, nampak macam saya reti, nampak. Hakikat siapa tahu?
Jahilnya saya, banyak benda tak tahu, itu tak erti. Kan? Nampak macam relax je, siapa tahu kaki menggetar bawah Ada mak nervous kat kita tak? Nah biasalah tu. Kan? Orang kan tahu Zohir je orang nampak. Kata Imam Malik. Habis dia ngajar-ngajar, dia nak balik, orang duk pakat salam cium tangan, salam cium tangan. Imam Malik. Nah. Dia menangis, balik-balik dia menangis. Anak murid dia tanya, "Ya Imam, ya Syekh, nangis kenapa?" Kan? Kata Imam, "Nah, Allah mujur, alhamdulillah Allah tutup aib aku." Dia, kalau Allah tak tutuplah aib aku, nescaya orang bukan cium tangan aku, orang ludah atas muka aku. Allah. Tu Imam Malik. Bukan kita Haji Malik Kuala Kangsar. Ada Imam Malik tu ulama besar. Imam Malik ni dalam riwayat cerita, setiap kali dia tidur belah malam akan mimpi Rasulullah. Tu Imam Malik punya hebat ilmu dan kealimannya, dengan kewarakannya, dengan amalnya, sampai Allah kurnia tiap-tiap malam dapat mimpi bertemu Nabi. Tiap-tiap malam mimpi Nabi. Dan kita tiap-tiap malam mimpi YB. Nah, macam mana sama kita. Mimpi Nabi tiap-tiap malam. Walau begitu dia punya hebat amal dia, ilmu dia, tapi dia tetap merendah diri. Dia kata, mujur Allah tutup aib aku, kalau Allah buka aib orang tak pandang aku, nak orang ludah lagi aku adalah. Dia kata itu. Padahal mana kok jahatnya Imam Malik. Kalau andai kata pun kita nak kata manusia ni ada dosa, takkanlah besar dosa Imam Malik. Dia imam, seorang ulama tersohor yang hebat, tapi dia tetap meletakkan dirinya sebagai seorang pendosa. Dia malu kepada Allah. Kalau Imam Malik cakap itu, kita lebih lagi lah. Tuan-tuan ni duk, "Assalamualaikum Ustaz." Salam gitu lebih kurang. Tak nampak aib. Cuba nampak aib. Tak sah lagi lah Ustaz Syakir tu. Aku kenal dah dia. Kenapa? Kita ni mujur, Allah tutup aib kita. Kalau Allah tak tutup aib kita, siapa nak pandang kita? Ada. Yang paling tahu kita ni siapa dia? Selain diri kita lah. Kita memanglah kita tahu. Nah, selain Allah yang Maha mengetahui, siapa yang paling dekat dengan kita? Bini kita. Orang tanya bini, "Ustaz tu macam mana?" Habis cerita. Lepas bini diibaratkan seperti pintu. Dialah yang melindungi barang yang ada dalam rumah. Kalau elok pintunya, selamatlah barang dalamnya. Kalau pintunya rongak-rongak gitu, maka habislah barang dalamnya. Jadi orang rumah ni lah, perempuan bini ni, dialah yang menutup aib suaminya. Ni dia pergi cerita kat Facebook, benci suami I. Nampak? Ada kan ni perangai ni zaman sekarang ni. Sikit-sikit nak tulis kat Facebook, sikit-sikit nak tulis kat Facebook. Gaduh sikit je, gaduh pasal picit ubat gigi. Seorang nak kata picit atas, seorang kata picit bawah. Gaduh itu je, tulis dalam Facebook. I benci dia, nyampah I, gitu gini. Habis rahsia dalam keluarga kita, habis orang luar tahu. Bodoh ke cerdik gitu. Lepas tu tak usah lah, sikit-sikit nak tulis, sikit-sikit nak tulis. Tak ada tangan sudahlah merayu pada Allah. "Ya Allah, Engkau lebih tahu akan nasibku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah." Ni sikit-sikit nak tulis. Tulis kat WhatsApp, tulis dekat Facebook, nak semua orang tahu. Padahal kalau kita buat, Allah tahu dah. Sibuk nak berapa orang tahu. Kan? Tu. Jadi dari segi istilahnya, memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah. Kita masukkan dalam hati, masa kita sebut alhamdulillah tu, terasa hebatnya Allah, kerana Allah lah yang memberi nikmat. Ada. Contohnya dia kata memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah kepada anaknya dalam peperiksaan. Contohnya anaknya lulus peperiksaan, lulus dengan cemerlang tu, dapat A banyak. Kita mengatakan alhamdulillah. Sebut alhamdulillah, jangan sebab kita nampak anak kita otak pandai, IQ tinggi. Dah Allah. Anak pun kira IQ tinggi mana pun, kalau Allah tak izin tak jadi. Jangan duk berangan lah. Sebab tu jangan kita nak betulkan. Jangan kita rasa macam kita lebih tahu daripada Tuhan. Jangan. Kadang-kadang ada orang kata anak saya tak cerdik Ustaz.
Nah, anak saya lembab, anak saya jangan cakap gitu. Allah buat kita ni semua sama. Tinggal lagi kita ni rajin ke tak rajin, usaha ke tak usaha. Tu je. Tak adalah Allah cipta orang ni bodoh, orang ni pandai, tak, sama je kita. Cuma kadang-kadang ada orang tu dia rajin lebih sikit, dia dapatlah lebih sikit. Sebab dunia ni manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Yang malah tak nak berhasil macam mana? Budak pandai macam mana pun kata IQ tinggi sangat lah kononnya, kalau dia tak baca buku dia boleh jawab periksa ke? Tak boleh juga. Jadi bukan sebab tu Allah, cumanya Allah. Biar nampak Allah, kejayaan nampak Allah. Jangan ni akidah. Ada hari ni orang duk cakap, "Hei, masa depan saya cerah dah anak-anak saya." Kan? Jiran dia tanya, Awak cakap gitu? Empat anak aku ngaji universiti. Dia yakin dengan mengaji universiti cerah masa depan. Kafir. Rosak akidah sebab dia meletakkan keyakinan pergantungan kepada universiti. Siapa kata masuk universiti cerah masa depan? Siapa kata? Buktikan pada saya. Tak ada. Apa ramai yang graduate kerja pun tak ada. Kadang-kadang graduate dia degree, tapi bahagian kerja pakai diploma. Degree dia tak boleh sebab penuh dah jabat tu sebagainya. Jawatan tu tak boleh dah. Siapa kata cerah masa depan? Belum tentu. Kadang ada orang tak masuk pun universiti, elok je masa depan dia. Jadi bukan itu penentuan masa depan. Hari ni kita terlampau momok-momokkan, ditakut-takutkan. Kalau tak ada SPM macam mana nak hidup? La ilaha illallah. Dia tanya nenek moyang kita dulu-dulu, tok kita dulu-dulu ada SPM ke? Ada SPM. Dulu ngaji sekolah pun tak habis kadang-kadang. Sampai darjah 6 berhenti, dia getah. Ngaji tak habis. Yang kita dapat hidup selesa hari ni siapa dia? Dia orang lah. Yang ngaji tak habis tu kenyang menyanda anak-anak semua sampai hari ni. Betul tak? Padahal ngaji tak habis elok lah. Cukup je kita makan sampai bulat-bulat perut kita. Aduh, takut kat mana tu? Dan Allah ke SPM? Tuhan. Gantung sangat dengan SPM, gantung sangat dengan sijil. Mati-mati malaikat tanya, "Marrabbuka?" SPM. Ada betul? Ada betul? Itu dianggap itu tempat pergantungan dia. Habis rosak. Jangan. Lepas tu Allah lah, kita nak buat apa ambil lah. Nak ngaji universiti ke, nak ngaji SPM ke, pegang. Itu hanya usaha dan ikhtiar saja. Kalau Allah tak izin tak jadi apa, Kak. Macam kita makan ubat lah. Makan ubat tu bukanlah confirm sembuh. Makan ubat tu ikhtiar saja. Ikhtiar saja. Macam ni Allah uji kita dengan COVID ni. Jangan kita yakin dengan cocok vaksin confirm tak kena. Saya dah booster, dia kata. Saya takkan kena. Siapa kata takkan? 10 kali booster pun kalau Allah kata kena. Kalau tak kena COVID pun Allah bagi kena benda lain, mati ke? Lepas tu jangan terlampau taksub. Jangan keyakinan tu letak pada makhluk Allah. Dah vaksin ke apa tu, ubat ke Panadol ke apa ke, kita punya ikhtiar. Ikhtiar kita. Kalau kita mengaji nanti dalam kitab ni Tok Syekh terang. Dalam kitab Hikam Syekh Binataan Ilah pun ada sebut. Dia kata makhluk ni umpama bayang-bayang. Tahu makhluk ni? Makhluk ni umpama bayang-bayang. Bayang-bayang macam mana bayang-bayang? Bayang-bayang boleh buat apa? Bayang-bayang tak boleh buat apa? Ni ada sebatang sungai, lepas tu ada perahu. Tepi ni ada pokok apa nama? Pokok ni lah apa? Pokok apa tak tahu, pokok tepi tu lah. Jadi matahari duduk tepi belah ni. Matahari pun memancar cahaya kat pokok tu. Pokok bakau, pokok tepi parit. Jadi cahaya matahari tembak melintang bayang-bayang pokok tu dekat sungai. Lepas tu perahu nak lalu. Tiba-tiba sampai kat bayang-bayang, perahu tersekat. Orang tanya kenapa perahu tak jalan? Dek sekat dengan bayang-bayang pokok bakau. Logik tak logik? Orang tu pun tengok atas bawah, minum ketum ke dia tanya. Macam mabuknya dia kata, mana pula bayang-bayang boleh sekat orang, sekat perahu, tak boleh. Gitulah makhluk maksudnya Tok Syekh nak masukkan. Tok Guru kita nak masukkan pada kita.
Nah, makhluk tak boleh sekat kita. Makhluk ni tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Pegang situ kemah-kemah. Ni akidah. Makhluk nak bagi baik pun tak boleh, nak bagi jahat pun tak boleh. Lepas tu yang jadi tu Allah lah, kan makhluk. Nah, bila kita pegang ni kemah-kemah, nah, apa kita takut dengan makhluk? Patut takut dengan Allah, sebab Allah yang tentukan segala-galanya. Tapi kerja syariat kita buatlah, usaha ikhtiar kita buatlah. Jangan duduk tengah jalan pula, tengah-tengah highway tu. Aku tak takut. Tak takut dengan trailer. Sebab yang matikan Allah bukan trailer. Peng, lenyek terus bawah tu. Nampak? Seret habis 2 kilometer. Mati situ. Nah, bukanlah maksud suruh duduk gitu. Itu salah faham. Nah, maknanya kita usaha dan ikhtiar berjaga-jaga, tapi dari segi hakikat di hati kita yakin Allah lah segala-galanya. Pegang situ kemah-kemah. Ada. Lepas tu tak usah pelik lah. Kenapa kenapa dia tak keluar di mana pun, dia dalam rumah aje. Nah, dia tak sentuh siapa-siapa pun, tapi kena Covid. Dah awak nak kata kena? Bukan mesti kena jumpa orang ke apa ke. Dah awak kata kena? Kena. Ada. Itu hak Allah, ketentuan dia. Jadi kita pegang situ, kan? Ni sampai takut sangat. Ada apa tak datang surau? Takut. Ni varian baru Omicron kata. Takut sangat dia. Nah, tapi dekat apa nama tu, kedai sakan tu nampak dia. Ada pula dia. Nah, yang tu dia tak takut. Assalamualaikum. Jangan jadi sampai macam tu. Baik, kemudian dia kata ia boleh juga bermaksud memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya. Jadi bila kita memuji, kita sebut Alhamdulillah, kita biar kita nampak keindahan tu datang daripada sifat-sifat Allah. Sama ada sifat zatiah, sifat yang ada sungguh pada zat Allah, ataupun sifat-sifat yang lain. Kemudian orang tanya ulama, apa beza Alhamdulillah dengan asyukrulillah? Ataupun dengan perkataan lain, alhamdu dengan asyukru, syukur. Apa beza memuji dengan syukur? Kata ulama, dari segi bahasa maknanya sama. Yang ni maknanya memuji juga. Dari segi bahasa, alhamdu pemuji, syukur pemuji. Tetapi yang membezakan ialah dari sudut istilahnya. Dari segi istilah, syukur ialah perbuatan, adapun alhamdu ialah perkataan. Maksudnya alhamdu kita sebut dengan lafaz alhamdulillah. Adapun syukur bukan kita sebut syukur gitu, tapi syukur ialah perbuatan kita. Kita buat perbuatan tu menunjukkan kita rasa syukur dengan Allah. Macam mana perbuatan syukur? Kita menggunakan nikmat yang Allah beri pada kita pada jalan kebaikan. Itulah tandanya, namanya syukur. Itulah. Allah bagi mata, guna mata untuk melihat Quran, melihat kitab-kitab. Allah bagi telinga, guna telinga untuk dengar majlis ilmu, benda yang baik-baik, qasidah, selawat gitu. Nah, Allah bagi mulut untuk cakap benda baik, untuk menyampaikan hadis Nabi, untuk nak ajar orang benda baik, nak tegur orang benda baik, bukan ngumpat, bukan menghina, bukan mengkritik. Dia kena ni. Kalau dia guna tu cara yang Allah kehendaki, itulah namanya syukur. Tapi kalau dia guna dengan jalan yang salah, itu namanya kufur. Kufur di sini bukan makna kafir, tapi panggil kufur nikmat. Kufur nikmat ni maknanya tidak bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi hati-hati, kufur kata ulama menghampiri kafir. Walaupun dia bukan kafir, tak sampai jatuh jadi kafir, tapi menghampiri. Kalau dibiarkan lama-lama, silat-silat jadi kafir. Jaga-jaga kufur nikmat. Allah bagi jawatan, tak guna jawatan untuk tegakkan agama Allah, kan? Allah bagi memerintah begitu lama, puluh tahun, macam tu juga tak ada nak bawa Islam, tak ada nak tutup tempat-tempat yang diharamkan Allah, arak dan sebagainya. Tak syukur. Ada. Kadang-kadang memanglah tak syukur-syukur dia pun dapat lagi tu. Orang kata, memang Allah bagi sebab Allah nak bagi dia jauh lagi, jauh lagi. Itik patah kaki. Ni isu panas ni, isu itik. Ada.
Allah nak bagi dia lah. Ambil, nak ambil banyak mana, nak merintah lama mana, ambil. Tapi hang jauh dengan aku. Sebab tu kita, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ni bukan masalah kita kaya atau miskin, bukan masalah kita berjaya atau gagal, tapi masalahnya kita ni dikasihi Allah atau tidak. Tu saja. Apa guna kaya kalau Allah benci? Betul tak? Apa guna orang kata berjayalah dia ni, tapi jauh dengan rahmat Allah? Apa guna? Jawatan tinggi, gaji banyak, rumah Allah tak boleh nak pergi. Pejabat boleh pergi, rumah tak boleh, rumah Allah tak boleh, masjid tak boleh, nak solat tak boleh. Apa guna? Baik kalau macam tu, baik miskin. Kalau dengan sebab miskin tu boleh mendekatkan kita kepada Allah. Jadi bukan masalah nak kaya atau miskin. Itu semua adalah orang cakap apa? Fata morgana dunia sahaja. Nampak ada, dipegang tak ada sebenarnya. Jangan kita keliru, jangan kita cemburu dalam soal dunia. Tengok kawan tu beli kereta baru, tak usahlah. Kawan tu dapat naik pangkat ke, biarlah ke dia, bahagian dia, tak ada apa pun tu. Silap-silap dapat kereta beli kereta baru, hutang pun tambah. Jadi serabut kepala. Dapat jawatan tinggi, tanggungjawab pula lagi banyak, lagi pening kepala. Dia kadang-kadang macam tu. Dan kita relax sudahlah. Kalau Allah bagi kat kita, alhamdulillah. Allah bagi kat orang lain pun alhamdulillah. Gitu je. Tapi kerja tetap kita kena buat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita buat bukan kerana nak jawatan, tapi kita buat kerana nak betulkan yang tak betul. Kita buat kerana mentaati perintah Allah. Itu sahaja. Ada. Buktikan begitu. Jangan nak berebut-rebut dan sebagainya. Tak ada gunanya. Baik, jadi syukur ialah perbuatan. Perbuatan seseorang hamba tu dalam nak menunjukkan dirinya syukur ke atas apa yang telah dikurniakan Allah. Baik, sekarang ni gini. Bila puji tertentu, alhamdulillah ni pula dia ada, kalau kita baca dalam kitab-kitab terjemahan dia tulis segala puji, segala tu. Orang ulama hurai, mana datang segala tu. Jadi puji ni ulama membahagikan kepada empat keadaan. Empat, dia punya bahagian tu ada empat. Yang pertama, nama dia puji qadim bagi qadim. Nama dia. Nanti saya cerita dulu, nanti saya terang. Puji qadim bagi qadim. Itu yang pertama. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, terbalikkan, puji hadis bagi qadim. Kemudian yang keempat, puji hadis bagi hadis. Apa makna keempat-empat ni? Kita tengok. Kita faham dulu qadim tu apa, hadis tu apa. Qadim itu berasal daripada nama sifatnya kidam. Nama sifat kidam yang azan. Kita azan dulu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Kita sambung sikit lah. Kita sambung sikit. Baik, kat mana tadi? Alhamdulillah tadi kan. 4 bahagian. Yang pertama puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Apa tu qadim, apa tu hadis? Qadim asalnya nama sifat dia kidam. Kidam tu maksudnya tak ada permulaan. Kita tak mengaji lagi kidam ni, nanti kita akan mengaji. Cuma ni cerita dulu. Kidam tu maknanya tidak ada permulaan. Siapa yang tak ada permulaan? Allah. Sebab selain daripada Allah, semua ada permulaan. Allah je tak ada permulaan. Jadi nama sifat tak ada permulaan tu, nama Arab dia kidam. Yang bersifat dengan sifat kidam namanya qadim. Jadi siapa qadim? Siapa qadim? Allah lah. Jadi Allah tu qadim. Okey, selesai. Hadis pula. Hadis ni nama sifat dia hudus. Hudus tu maksudnya baharu. Makna baharu berubah-ubah. Okey? Tu dia punya rentetan dia tu. Jadi hadis nama sifat dia hudus. Hudus tu maknanya baharu. Baharu tu artinya berubah-ubah. Apa makna berubah-ubah? Itulah makhluk. Kerana sifat makhluk berubah-ubah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Hari tu patah kaki, dah elok terbang pula. Dia berubah-ubah tu. Mana dia makhluk tu. Dia berubah, kejap je ni tu. Makhluk semua berubah-ubah. Allah tidak. Makhluk ni berubah-ubah. Jadi berubah-ubah itulah makhluk. Maka hadis tu sifat dia hudus. Hadis tu maknanya hadis tu makhluk. Jadi itu tempat ganti dia. Jadi qadim tu Allah, hadis tu makhluk. Okey, selesai. Dan kita masuk ke dalam pembicaraan tadi. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Maknanya apa? Makna Allah memuji Allah. Dalam arti kata lain, Allah puji dirinya sendiri. Oh, tertarik ni. Ni lagi lama ni, sampai ke 12 ni. Sebaik tak ada payung. Baik. Mana tadi? Lupa dah. Puji qadim bagi qadim maknanya Allah memuji Allah. Makna dalam arti kata lain, Allah puji dirinya sendiri. Alah, tak payah ambil ayat jauh-jauh, Fatihah je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna dia? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang kata ni siapa? Allah yang kata, kan tu firman Allah. Jadi seolah-olah Allah nak kata segala puji bagi aku, Tuhan sekalian alam. Ada. Mana Allah puji dirinya sendiri. Okey, selesai. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Maknanya Allah memuji makhluk. Ini banyaklah. Nikmal abdu innahu awwab. Allah kata, sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Allah puji hamba-hambanya yang suka bertaubat. Sebab tu sejahat-jahat manusia ialah bila buat salah tak bertaubat, tu baru jahat. Kalau setakat buat dosa, buat salah, itu lumrah. Kerana al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kerana manusia ni tempat lalai, tempat silap, tempat leka. Tapi yang jahatnya adalah mu silap, mu tak nak minta maaf, tu baru jahat. Kalau kita silap, kita minta maaf, tak apa. Allah sayang. Kita buat dosa, kita taubat pada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Aku sangat kasih pada orang yang bertaubat. Ni. Jadi Allah puji makhluknya yang bertaubat. Banyak lagi lah Allah puji. Waktu kita bangkit di tengah malam semayang tahajud, kita bangkit, Allah panggil malaikat-malaikat dia. Wahai para malaikatku, lihat hamba-Ku ini. Di saat orang lain semua sedang nyenyak tidur, diulit mimpinya, tapi hamba-Ku ni bangun nak lawan hawa nafsu tidurnya, dia sujud padaku. Aku sangat bangga kepadanya. Jadi cukuplah Allah dah puji kita. Apa yang kita nak harap makhluk puji? Ni kadang-kadang penyakit ni. Dia bangun 3 pagi, dia hantar kat WhatsApp group, salam tahajud. Supaya orang lain tengok, ui, pukul 3 dia tahu dia semayang tahajud. Padahal dia bangun kencing lepas tu tidur balik. Ada kadang tak payahlah, tak payah orang tahu. Orang dulu-dulu kalau bangkit tengah malam nak semayang tahajud, kan zaman dulu kan bilik air kat luar, dia lempar kain ni supaya air yang jatuh kat lantai tak bunyi.
Sebab nak sorok ni, nak sorok amalan, tak nak orang tahu. Sampai air jatuh lantai pun tak nak bagi bunyi, supaya tak kejut orang sebelah. Punya nak jaga, takut rosaknya amalan. Sebab tu dalam banyak-banyak amalan yang paling terjaga ialah amalan bangun malam, tahajud. Tapi hari ni bangun malam pun buat live dah macam mana. Nak tunjuk kat orang juga dan sebagainya. Tapi kalau kita buat program tu cerita lain. Itu nak mengajak orang. Ni nak saja nak tunjuk kat orang dan sebagainya. Ada niat yang salah, maka habislah haba'an mansurah, jadi debu yang berterbangan. Rugilah. Sedangkan Allah dah puji dah, cukuplah. Orang tak puji tak apa. Orang tak kata apa, tak apa. Biarlah orang nak. Allah kata dah, Allah puji kita dah, tak apa dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Hadis ni makhluk, qadim Allah. Makhluk memuji Allah. Mana? Lepas kita semayang, kita baca wirid, subhanallah, kita puji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Iaitu makna kata makhluk memuji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, puji hadis bagi hadis, maknanya makhluk memuji makhluk. Sesama kita puji memuji, sama ada sama manusia ataupun dengan makhluk lain, binatang dan sebagainya. Dia nampak kucing tu comel, comelnya kucing, kita puji dia. Jadi itu nama puji hadis bagi hadis. Selesai. Dia ada apa kaitannya? Dia punya kata kunci dia, semua pujian datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia punya kata kunci dia. Kata kunci dia, saya ulang, semua pujian datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Sekarang kita nak tengok kata kunci ni dengan keempat-empat ni selari ataupun tidak. Baik. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Kita buat contoh ginilah, kita nak bagi nampak. Jadi kita buat contoh. Katalah Allah di sini, makhluk di sini. Jadi jangan kata Allah kat sini pula. Lagi dia potong video ni buat pendek, kata tengok Ustaz Syakir cakap apa. Tuhan kat sini. Dia kata aku sesat pula dah. Ni kita nak bagi faham ilmu je. Katalah Allah macam ni, makhluk sini. Baik. Sekarang ni kita ambil yang pertama, puji qadim bagi qadim, Allah puji Allah. Jadi puji tu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Selesai. Dia tak bercanggah dengan kata kunci tadi. Yang tu senang kita faham. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, maknanya Allah puji makhluk. Allah sini tadi, makhluk bawah ni. Ais. Baik, terima kasih. Ni kalau lama lagi siap ada nasi lagi ni. Terima kasih. Puji qadim bagi hadis. Jadi Allah puji makhluk. Tadi kita buat contoh tadi, Allah sini, makhluk sini. Jadi puji Allah bagi hadis. Puji tu terhenti kat makhluk. Tadi kata kunci kita, segala puji ni semuanya datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba puji tu betul datang daripada Allah, tapi terhenti di makhluk. Jadi nampak macam berlaku tanakut, berlaku orang cakap apa, percanggahan dengan kita sebut tadi. Tak, sebenarnya tak canggah. Allah puji makhluk tadilah. Allah kata nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Allah puji hamba-Nya yang bertaubat. Soalan kita mudah, yang buat hamba tu bertaubat siapa dia? Siapa yang membuatkan hamba tu rasa nak bertaubat kepada Allah? Siapa dia? Allah. Jadi Allah juga yang buat. Allah puji hamba-Nya yang bangkit tahajud, bangkit tengah malam. Soalan saya mudah, siapa yang bangkitkan hamba tu di tengah malam untuk semayang tahajud? Kita sendiri? Tak, Allah. Bukan kita. Kalau kita tak bangunnya, Allah lah yang bangkitkan, gerakkan hati kita, boleh bangkit badan kita. Allah yang buat. Semua dengan izin Allah. Jadi bila Allah puji makhluk tu, kejayaan hebatnya makhluk tu, sebab Allah yang hebatkan. Jadi maknanya kembali pada Allah balik juga sebenarnya pujian tu. Saya bagi satu contoh. Macam kita di sini Kuala, kan orang duk buat apa nama, labu sayung. Ambil tanah liat tu, jadilah labu sayung. Dia panaskan, bakar apa semua, dah keras. Dia yang ni, dia ambil color bancur tu, color cat tu, dia cat, buat gambar bunga apa semua, daun apa semua siap. Lepas tu dia pun letak kat depan, dia pun cekak pinggang. Ish, lawannya siapa buat ni? Dia kata gitu. Kawan dia pun datang. Kawan dia tanya, siapa buat? Aku.
Nampak? Jadi dia puji labu sayung tu bermakna dia puji siapa? Dia puji diri dia sendiri sebab dia yang buat labu sayung tu. Gitulah Allah Ta'ala. Allah puji kita sebab kehebatan kita, tapi hakikatnya hebatnya kita bukan kita, Allah. Jadi Allah puji tu balik pada Allah balik. Jadi tetap puji tu datang pada Allah dan kembali pada Allah. Selesai. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Makhluk puji Tuhan. Tadilah kita lepas sembahyang zikir subhanallah subhanallah, kita puji Allah. Sekarang ni puji tu nampak start daripada makhluk kembali pada Allah. Sedangkan kata kunci kita tadi, puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tiba-tiba tengok puji ni bermula daripada makhluk baru balik ke Allah. Soalan sekali lagi mudah. Yang kita berzikir lepas sembahyang, siapa yang izinkan mulut ni boleh buka kata subhanallah subhanallah? Siapa buat? Allah. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Kalau jenis suka lari ni, Assalamualaikum, faham tak? Kalau ada benda mustahak tak apa. Dah ni tak ada apa, duduk balik saja gitu ya. Faham belah gitu. Takut-takut bukan sebab kita malas, tapi takut-takut Allah yang tak izin mulut kita nak zikir sebut nama Allah. Allah. Kalau itulah, aduh, maknanya jauh rahmat Allah dengan kita. Jadi duduklah sekejap bersama imam, zikir sama imam. Kerana tu majlis imam. Kita hormat imam, majlis dia. Cuba kalau kita buat majlis orang tak datang. Kita buat majlis kenduri orang tak datang. Nak buat majlis zikir orang lari. Apa perasaan? Gitulah. Jadi kita ra'i, kita zikir sama-sama. Moga-moga dengan zikir tadi Allah izinkan mulut kita dapat sebut nama dia. Sebab semua dengan izin Allah. La tataharraku dzarratin illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Baik, selesai. Sebenarnya datang puji itu tetap daripada Allah dan kembali pada Allah. Yang ketiga tadi. Yang keempat, puji hadis bagi hadis, makhluk sama makhluk puji memuji. Kalau faham 1, 2, 3, yang keempat ni mesti lagi faham. Betul tak? Kalau betul saya tak payah huraian. Anda kata tangguh ni. Yang keempat lagi lah. Katalah kita puji kucing. Pertama sekali kita puji tu, comelnya kita kata itu. Siapa yang gerakkan hati kita untuk puji kucing tu? Allah. Dan comelnya kucing tu siapa yang buat dia jadi comel? Allah juga. Jadi hakikatnya puji itu datang pada Allah dan kembali pada Allah. Dari situlah kata ulama 1, 2, 3, 4, segala puji hanya untuk Allah. Jadi bahagian kita tak ada pun. Tak ada puji pun untuk kita sebenarnya. Puji untuk Allah. Cuma mulut cakap bolehlah kita puji orang tu. Hakikat balik pada Allah. Dia cuma singgah lalu saja. Boleh faham takat ni? Dia kata faham. Lagi habis-habis kuliah kawan dia tanya, oh hebat nah. Boleh faham, cepat faham tu. Ngaji malam ni 1 malam faham dah. Dia kata Allah. Dia kata, bagus ni. Alhamdulillah, Allah lah. Cakap mulut dalam hati, Han tahu aku sabar. Tak terpakai juga. Tak maulah. Biar zahir dengan batin sama. Mulut kita sebut Alhamdulillah, ini semua nikmat kurniaan Allah. Dalam hati pun itu yang lebih mustahak. Dalam hati ni kita kata Allah lah, semua ni Allah. Jadi kalau orang yang nampak nikmat ni datang daripada Allah, apa jua yang datang dia redha. Apa jua yang datang dia redha. Kita kadang-kadang nak yang elok-elok je kat kita, yang tak elok tak nak kat kita, boh kat orang. Itu maknanya kita belum sampai tahap redha. Orang tahap redha, apa saja datang, kalau datang ni daripada Allah, diterima. Selagi mana bukan barang maksiat, dia takkan tolak. Hatta penyakit pun dia kata syukur, Alhamdulillah. Rumah terbakar, Alhamdulillah, dia kata. Tapi nak duduk makan tu bukan senang. Kita slipper hilang kelang kabut dah. Siapa dia ni kita? Belilah slipper sini, ambil slipper orang. Dah mengamuk dah. Aduh, Allah uji slippernya hilang. Belum hilang benda lain lagi. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Sabarlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah slipper aku hilang, dia kata. Sebab yang ambil pun orang surau. Moga-moga dia pakai slipper aku buat datang surau. Aku boleh tumpang pahala. Ada. Betul tak? Lapang tak dada? Lapang lah.
Betul belilah lain. Esok hilang lagi, sakit hati pula. Semalam tak apa lagi dia kata. Hari ni cukup lagi bengang dah ni dia kata. Lah kali dia pakai mangga lock. Tak nak bagi siapa dia hilang. Ada. Baik, jadi itulah maknanya keseluruhan segala puji lillahi, hanya untuk Allah. Nah, cuba kita praktikkan dalam kehidupan kita. Bila dapat benda-benda gini, sabar dulu, alhamdulillah. Didik hati itu begitu. Sentiasa duduk di makam syukur. Ya, lagi kita syukur, lagi Allah tambah. Nampak? Lagi saya syukur hari ni, tambah hari ni, tambah hari ni. Nampak? Dia syukur, dia bertambah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan akan datang kuliah seterusnya dengan izin Allah. Kita akan sambung dekat ayat perkataan allazi tafarda bil wahdaniyah. Jadi ingatkan saya, Ustaz, alhamdulillah dah habis. Lagi bulan depan dia ulang kodim tu lagi. Yang tu habis dah. Kita nak baca lepas dia pula. Allazi tafarda bil wahdaniyah. Apa benda tu? Kita nak baca yang tu, insya-Allah. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Yang keduanya, Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh di pondok, dia ada buat satu program untuk meraihkan Ramadan. Memang benda ni tradisi pondok dah. Nah, pondok-pondok lama biasanya inilah amalan-amalan mereka. Kemudian kami praktikkan di pondok kami juga, iaitu masuk bulan Rejab ni, bulan Rejab nak masuk, bulan 2 ni nak masuk bulan Rejab. Masuk bulan Rejab, Tok Guru arahkan anak-anak murid dia semua puasa. Rejab puasa, Syakban puasa, Ramadan confirm lah puasa. Tapi kita nak ceritanya puasa 3 bulan ni, Rejab, Syakban, Ramadan. Nah, bukan kerana fadilat tertentu, tidak. Ni jagi Wahabi marah pula. Ni kata ni bid'ah apa semua. Ni bukan pasal fadilat. Allah nak bagi, kita terima, syukur. Tapi tujuan puasa tadi untuk melatih diri, training nama dia. Kita nak train diri kita. Macam kata Tok Guru, macam orang main lumba lari. Takkan hari pertandingan baru nak lari, krem lah kaki-kaki. Mana? Kita tahun Ramadan lah barulah nak pulun puasa. Tu yang menyandar tengok jam. Dia tengok ni. Dia kata jam ni mati ke tak bergerak ni, dia kata. Mana ada jam tu tak bergerak, elok dia jam tu jalan. Tapi dia rasa lama ternanti-nanti lembik badan. Sebab tiba-tiba nak puasa. Jadi kita training daripada Rejab. Bulan Rejab kita latih-latihkan diri kita puasa. Bukan suruh minta puasa penuh sebulan. Mana ada hari kita mampu, kita tak ada kerja-kerja berat, kita puasa lah. Untuk latih diri kita ni. Tak adalah perut kita terkejut. Ni Ramadan terus puasa, terkejut perut. Selalu roti canai 4 keping. Ni tak ada pun kata. Jadi ni Rejab ni lah, kalau menyandar pun Rejab kita menyandar. Mula-mula lah nak train kan. Kena pula orang lain tak puasa, kita puasa. Lagi cabaran dia kuat, Allah bagi pahala banyak, insya-Allah. Masuk bulan Syakban, sebab Rejab dah train, masuk Syakban dia dah mula steady. Dia mula tak adalah orang cakap apa terbaring sangat. Adalah mencangkul-cangkul tanah apa semua, ada buat kerja-kerja sikit. Masuk Ramadan lagi steady lah. Siap main badminton, Tok Imam lawan Tok Bilal. Sampai lupa nak azan. Sebab steady sangat dah tak terasa sangat lapar tu. Jadi barulah kita boleh all out Ramadan kita. Boleh buat apa nak buat. Kita tak adalah orang cakap nanti kan bagi alasan puasa Ustaz tu badan tak larat. Tak. Kalau kita training daripada awal, steady je. Jadi puasa tak rasa sama je kehidupan kita. Malah lagi rancak kita buat ibadat. Itu kita nak. Mungkin kita tak tahu. Boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Macam mana? Kalau ni Ramadan kita yang terakhir, kita target inilah Ramadan yang paling cantik kita nak buat, paling elok. Moga-moga kita dapat Lailatul Qadarnya. Jadi kita ni tapi nak dapat usaha dia kena daripada awal. Tak boleh main tiba-tiba gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat hasilnya. Jadi kita train. Jadi kami menyeru, mengajak sahabat-sahabat semua, jemaah-jemaah kita semua, ayah ibu yang dirahmati Allah, kita puasa sama-sama Rejab, Syakban. Kalau tak boleh tiap-tiap hari pun kita buat selang-selang ke macam mana, asalkan kita ada training nak latihkan diri kita dengan berlapar perut.
Sebenarnya penyakit ni berpunca daripada banyak makan. Yang terlantar kat katil hospital, banyak makan ke kurang makan? Banyak makan. Kencing manis banyak makan, sakit jantung banyak makan. Jadi yang sihat sebenarnya nak kurangkan makan. Tiba-tiba ada makan belakang. Macam mana? Tapi orang bagi kita makan kan? Takkan nak tolak lah rezeki. Tapi makna kata jaga jangan makan terlampau banyak. Jadi dengan cara kita berpuasa, siang kita tak makan, malam saja kita makan. Okeylah, tu balance lah sikit. Tu dia. Kemudian bila pelajar-pelajar ni puasa, bila nak buka puasa tu takkan buka puasa nonong makan gitu je. Kami buat majlis tahlil. Kita nak ambil fadilat kerana orang yang nak berbuka puasa menghampiri waktu berbuka, waktu tu mustajab doa. Jadi kita nak ambil fadilat tu, kita nak doakan arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan kita, khususnya mak ayah kita. Moga-moga doa kita sampai pada mereka, pahalanya sampai kepada mereka, dapat membantu mereka. Wahabi kata tak sampai. Wahabi kan, ada seorang ustaz ni, dia berlaku kematian. Yang mati tu keluarga dia geng-geng Wahabi, jenis percaya doa untuk orang meninggal ni tak sampai. Tapi dia pergi panggil ustaz tu. Ustaz tu ustaz kita, yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah yang betul. Akhirnya dia pun pergi, tak apa, dia raih, dia pergi. Dia duduk tepi jenazah tu, dia pun angkat tangan doa. Dia kata, ya Allah, masukkanlah jenazah ni dalam neraka-Mu. Dia doa supaya masuk neraka. Kelang kabut ahli keluarga waris. Ustaz, apa doa macam ni Ustaz? Dah mu kata doa tak sampai. Aku doa masuk neraka tak sampai jangan risau, tak sampai. Tapi kalau sampai Ustaz, maknanya percaya. Betul tak? Lepas tu nak dalil apa lagi? Nampak? Mudah je. Bos tepek atas dahi, kena dah dia 1-0. Nampak? Itu doa. Soal Allah terima tak terima, itu hak Allah. Kita usaha ikhtiar minta tolong Allah. Allah terima. Allah tak terima, nak buat macam mana? Bukan hak kita. Gitulah. Jadi kita buat majlis tahlil. Jadi nanti dekat meja niaga kita edarkan borang tahlil. Siapa yang berminat nak masuk nama, ambil borang, tulis nama. Tapi tulis nama arwah, jangan tulis nama sendiri. Jangan takut cepat pula arwah ni. Tulis nama arwah mak ayah kita yang dah meninggal apa semua tulis. Dalam tu dia ada 5 nombor. Tak semestinya boh 55, nak boh berapa pun tak apa. Boh sikit boleh, boh banyak pun tak apa. 10 ke 20 ke. Muat kertas depan, kali belakang, tambah lagi nama. Boh. Lepas tu bawah nombor tu ada satu tulisan 2 huruf je, RM dia tulis. Apa makna RM tu? Maknanya sumbangan. Sumbangan ni dengar elok-elok, tak wajib. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Kalau bagi kami terima, tak bagi kedekut pahit. Jangan marah, gurau je. Jadi ikutlah, nak bagi, tak nak bagi tak apa. Jadi ada yang tanya, Ustaz, satu nama berapa ringgit? Tak ada ringgit-ringgit, terpulang. Nak boh 5 nama bukan RM5. Boh 5 nama tapi RM1. Boleh tak? Dia tulis 5 nama tapi bahagian sumbangan RM1 je dia bagi. Kami terima, cuma slow lah kami baca nama dia. Tak gurau dia. Ikut terpulang. Nak boh apa? Tak nak boh apa-apa pun tak apa. Saya bagi nama je lah Ustaz, duit tak bawa. Tak apa. Tak kisah, tak ada masalah. Cuma sumbangan tu tadi, kita ambil duit tu, kita nak beli barang juadah berbuka puasa untuk anak-anak pondok dan tahfiz ni. Tu saja. Dapat lebih, dapatlah budak-budak tu makan lebih. Kita dapat lebih sikit, bolehlah buat nasi tomato, nasi ayam kan tak? Kalau dapat sikit, kari pap je lah. Inti oksigen. Jadilah lah. Apa ada kita makan lah. Jadi tak ada masalah. Jadi nak bagi pun tak apa, tak nak bagi pun tak apa, boleh ambil borang kat luar tu. Moga-moga inilah amalan-amalan yang kita dapat nak membantu arwah-arwah mak ayah kita yang kita kasih, yang telah pergi meninggalkan kita. Dan moga-moga esok-esok kalau kita mati pula, anak cucu cicit kita buat macam tu pula kat kita. Moga-moga insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak.
ataupun terlajak masa. Jadi saya mohon maaf, apapun yang kita sampaikan ni untuk ilmu agama kita. Tak apalah kita terlajak bahagian agama ni, tak apa, tak rugi sikit pun. Yang rugi kalau kita terlajak bahagian dunia. Bila pulun dengan dunia, pasti akhiratnya sedikit. Jadi kita takut yang tu. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah berkati kita, Allah selamatkan kita dan ahli keluarga kita dalam zaman-zaman di akhir zaman ini, yakni zaman fitnah. Moga-moga Allah jaga kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.